Selamat pagi Tuan Haji Edrin dan Cikgu Benjamin. Hari ini saya ingin menemubal Tuan Haji dan Cikgu Benjamin berkaitan dengan pengurusan pelajar dan SOP pelajar. Jadi soalan saya yang pertama saya tujukan kepada Tuan Haji Edrin. Apakah SOP yang diamalkan oleh pihak pengurusan asrama apabila berlakunya kes positif COVID-19 di asrama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua warga Kolej Vocasional Matang dan juga ibu bapa lah yang berada di luar sana. So berkenaan dengan SOP apabila berlaku kes di asrama, sebab kita pada 2 dan 3 hari bulan yang lepas kita sebenarnya sudah menerima kumpulan pelajar di VM yang sekarang ni berada di asrama. So pada ketika itu sebelum sesi bersemuka itu bermula, kita telah mengadakan ujian saringan, ujian kendiri menggunakan test kit lah yang dibekalkan oleh pihak PPD Padawan. So pada hari pertama itulah, hari sebelumnya pendaftaran itu bermula, sebenarnya semua pelajar yang berada di asrama sekarang ini sudah kita saring. Dan pelajar yang kita dapati ujian tersebut positif, maka sebenarnya pelajar tersebut telah pun kembali semulalah bersama ibu bapa pada hari yang sama. Tetapi walaupun demikian, setelah pelajar berada di asrama, kita dapati juga ada yang menunjukkan tanda-tanda bergejala. Bergejala ini membawa maksud kombinasi 6 iaitu demam, batuk, sesema, hilang deria rasa, pening, dan sekiranya simptom-simptom tersebut berlaku kepada pelajar, tindakan daripada pihak warden, ketua warden dan pengurusan asrama ialah langkah pertama mereka ialah menelefon, menghubungi ibu bapa pelajar berkenaan untuk pelajar tersebut dibawa menjalani swab test. Jadi apabila pelajar tersebut dibawa ke klinik, maka di sana pelajar itu akan diuji lagi lah sama ada menggunakan RT antigen ataupun PCR lah. PCR ni sebenarnya keputusan yang lebih tepat apabila PCR tu sama ada keputusan dia negatif ataupun positif. Sekiranya positif, bermakna pelajar itu akan terus dibawa balik lah. Bergantung kepada arahan KKM, setakat ini ada yang ditempatkan di pusat kuarantin. Ada juga yang dibenarkan self quarantine di rumah lah. Jadi ketika ini sebenarnya di asrama tidak ada yang pelajar yang positif COVID. Yang ada ialah kumpulan pelajar yang kontak rapat kepada pelajar tersebut. Jadi kontak rapat ini sebenarnya telah pun kita kuarantin. Kita telah menyediakan di setiap blok asrama tu kita ada bilik isolasi. Jadi pelajar yang dikategorikan kontak rapat ini telah kita kuarantinkan di bilik khas yang kita asingkan daripada kumpulan pelajar yang lain. Jadi di sini tidak perlu risaulah kerana kita memang mengikut SOP yang ditetapkan dalam garis panduan pengoperasian sekolah 3.0. Dan kita sentiasa juga berhubung dengan pihak KKM untuk mendapatkan nasihat dan tindakan-tindakan yang sepatutnya lah. Jadi di pihak pengurusan asrama, kami sebenarnya memang sentiasa berhubung rapat dengan pihak ibu bapa melalui sama ada guru pembimbing setiap kelas ataupun warden-warden lah. Jadi tidak adalah timbul isu yang menyatakan pihak ibu bapa tidak dimaklumkan. Dia hanya berlaku sebenarnya yang kita kesan bergejala yang perlu menjalani swab test saja yang akan kita hubungi. Sekiranya ibu bapa tidak menerima apa-apa
pemakluman ataupun tidak dihubungi oleh pihak kolej, bermaksud anak anda sebenarnya sihatlah, sihat dan tidak terlibat dengan kuarantin. Setakat ini SOP tersebut memang kita amalkan dan kita akan berusaha lagi lah untuk memastikan keadaan kolej kita dalam keadaan yang terkawal. Terima kasih juga saya kepada semua warden-warden yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan semua guru lah yang terlibat secara langsung dalam menguruskan pelajar-pelajar yang berada di asrama sekarang ni. Itu je. Okey, terima kasih Tuan Haji atas penjelasan yang sangat jelas. Soalan saya yang kedua saya tujukan kepada Cikgu Benjamin. Bagaimanakah prosedur untuk ibu bapa menghantar barangan kepada anak-anak yang berada di asrama? Terima kasih Cik Mel sebagai moderator kita pada pagi ini, Tuan Haji, Edrin. Dan terlebih dulu saya kenalkan diri dulu, saya dulu Muhammad Benjamin bin Abang Halik. Saya selaku Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar di kolej kita ni. Baik, kita terus pergi kepada isu yang dibincangkan melalui soalan yang diberi pada saya tadi. Prosedur untuk ibu bapa menghantar barangan kepada pelajar-pelajar anak-anak mereka di asrama. Dia begini, kalau kita benarkan, tapi kita ada satu advantage yang kekuatan yang kita anggap kekuatan, iaitu kebenaran pelajar-pelajar sendiri untuk membawa handphone. Ya, satu daripada sebabnya ialah untuk mengurangkan stres mereka yang boleh dibantu oleh ibu bapa yang dirindui, adik-beradik yang dirindui di rumah. Ya. So keadaan di asrama kita harap mencapai tahap ketenangan yang maksimal. Bila menyentuh tentang barangan ni, kita kena ada satu sistem kawalan. Kalau tidak, kita sukar untuk mengawal interaksi antara orang luar dan orang yang di dalam yang kita telah anggap di dalam gelembung selamat di asrama kita. Jadi, kita anggaplah ibu bapa tu yang telah tidak bersama anak-anak mereka selama seminggu dah ni, kita anggap sebagai orang yang di luar gelembung selamat tu. Baik. Hari biasa kita dah bahagikan kepada dua SOP. Satu ialah hari-hari biasa, iaitu hari akademik, masa-masa akademik, dan satu lagi ialah masa hujung minggu. Baik, kita mulakan dengan hari akademik dulu. Hari-hari akademik, semasa pelajar menduduki kuliah, mendengar kuliah, buat ujian ke apa, mak bapak masih boleh hantar. Ya, masanya terbuka. Cuma saya ingatkan, masa barang tu hanya dihantar ke pondok jaga saja, pondok pengawal keselamatan saja. Mereka akan menerima dan merekod siapa punya dan kepada siapa daripada siapa. Okey. Kemudian pihak pengawal keselamatan yang akan menghantar barangan-barangan tersebut ke bilik pengurusan asrama pada petang nanti, pada pukul 5 hingga pukul 7 petang. Jadi kalau contohnya, ini pesanan saya lah, kalau nak hantar barang-barang yang panas, barang makan panas, hantarlah lebih lewat sedikit supaya masa jurak masa di antara pukul 5 pukul 7 tu barang tu masih fresh lagi untuk dihantar. Hanya pengawal keselamatan sahaja yang menghantar ke sana, ya, dan tidak ada mod lain. Berbeza kalau kita lihat hari hujung minggu. Hujung minggu selepas Zuhur sehingga pukul 5, pelajar boleh mengambil barangan kiriman tu sendiri di pondok pengawal keselamatan. Tetapi dengan syarat mereka tidak boleh menunggu di situ atas faktor keselamatan yang lain pula. Kita takut mereka mengambil peluang untuk merayau-rayau di kawasan larangan. Sebenarnya waktu itu adalah kawasan blok akademik adalah kawasan larangan bagi mereka. Kecuali dengan kebenaran ini mereka bergerak hanya ke pondok pengawal keselamatan sahaja untuk mengambil barangan. Bukan menunggu. Ini harus difaham, bukan menunggu. Jadi dengan adanya handphone ni,
Saya tahu anak-anak kita boleh kontak mak bapak dan buat temu janji dekat luar. Ya. Jangan, tidak boleh sebenarnya. So kita harus, apa yang kita akan buat ialah bila barangan tu sampai, barulah pengawal keselamatan akan memberitahu kepada pihak asrama bahawa barangan sipolan-sipolan ini sudah sampai dan boleh dipungut. Ya, barulah pelajar yang diberitahu tadi bergerak ke asrama. Lepas bergerak ke asrama tu, kita bagi masa dalam 15 ke 20 minit untuk mereka bergerak sampai balik ke asrama. Pergi ke PA, ke pondok jaga, kemudian balik ke asrama dalam masa 20 minit sahaja. Nah, ini bagi memastikan keselamatan dalam pelbagai aspek tadilah, seperti apa yang saya katakan tadi. Mereka tidak boleh menunggu di sana, ya. Dan pihak pengawal keselamatan juga mempunyai hak untuk mengusir mereka balik ke asrama jika berlaku demikian. Dan mereka tidak sepatutnya melayan keperluan pelajar itu kalau SOP itu dilanggar, ya. So mereka akan diarah balik ke asrama. Seperti mana juga dengan hari-hari akademik biasa, contohnya waktu rehat, mereka ambil kesempatan untuk pergi ke pondok pengawal keselamatan dengan sendiri. Itu salah. So pengawal keselamatan juga memainkan peranan untuk membantu kita menjadi penguat kuasa untuk mengusir mereka balik ataupun mengarah mereka balik ke blok akademik ataupun asrama. Saya rasa saya nak ambil kesempatan, ya, supaya ini bukan kita khas tuju kepada pelajar-pelajar kita yang sedia ada di sini di VM1 dan di VM2, tetapi ianya boleh diguna pakai untuk pelajar-pelajar SVM1 dan SVM2 yang akan kembali nanti setelah sesi bersemuka bagi pelajar diploma ini tamat nanti. Itu saja. Saya harap teranglah, jelas. Terima kasih Cikgu Benjamin. Soalan seterusnya daripada ibu bapa, saya tujukan kepada Tuan Haji Adrin. Yang soalan seterusnya, sekiranya anak saya tamat kuarantin positif COVID, sudah mendapat release order daripada KKM, adakah anak saya dibenarkan kembali ke asrama? Okey, terima kasih kepada Cikgu Melissa untuk soalan tersebut. So, untuk menjawab soalan tersebut, istilah kuarantin ni sebenarnya dia ada dua kategori, ya. Satu kategori kuarantin yang positif COVID. Kuarantin positif COVID sebenarnya tidak di kolej kita, dia tidak ada. Yang kita ada sekarang ni cuma kuarantin yang kontak rapat. Jadi bermaksud sekiranya pelajar tersebut telah disahkan positif dan dia berada di luar lah, di luar, tetapi sudah tamat tempoh kuarantinnya, maka sebenarnya pelajar ini sudah selepas dia mendapat release order daripada KKM tu, itu menjadikan dia sudah mendapat lesen untuk dia balik semula ke asrama. Tetapi kategori pelajar ini apabila kita buat ujian kendiri, bacaannya memang masih lagi positif. Tetapi saya dimaklumkan oleh pihak KKM, dalam kes ini pelajar tersebut dikategorikan sebenarnya sudah sembuh, tetapi virus itu masih lagi berada di dalam badannya, tetapi tidak menjangkiti yang lain. Jadi ini memang kita sudah refer dengan pihak KKM dan tidak ada masalah lah untuk dia kembali ke asrama selepas tamat tempoh tersebut. So kita akan cek lah MySejahtera. Beliau pun sudah bertukar menjadi biru. Tindakan-tindakan kita sebenarnya lebih merujuk kepada status dalam MySejahtera pelajar. Kalau pelajar tu statusnya biru tu bermaksudnya sebenarnya dia sudah pun berada dalam keadaan yang selamat lah. Dan kita tidak ada halangan lah untuk dia meneruskan sesi bersemuka. Cuma perlu saya tambah sikit berkenaan dengan di kumpulan pelajar yang berada di asrama sekarang ni. Selain daripada hari pertama tu mereka telah diuji, mereka juga akan diuji sekali lagi pada hari yang ke-6 dan seterusnya pada hari yang ke-14. Jadi sekiranya keputusan positif, automatik
kita akan ambil tindakan selanjutnya ialah menghantar pelajar untuk menjalani swab test. Begitulah seterusnya tindakan kita ialah berdasarkan kepada nasihat yang diberikan oleh pihak KKM lah. Kita memang ada talian hotline yang diberikan dan boleh berhubunglah dengan pihak yang berkenaan. Itu dulu Cik Melissa. Okey, terima kasih Kembali. Tuan Haji. Kembali kepada Cikgu Benjamin, soalan yang daripada pelajar. Adakah pelajar dibenarkan membawa kenderaan ke sekolah semasa mendaftar di asrama? Baik, terima kasih Cik Melissa. Dibenarkan, ya. Harus difaham kenderaan ni maksudnya boleh bawa motor, motosikal ataupun kereta. Tapi jumlah tempat parkir kita, parkir kereta tidak mencukupi untuk menampung jumlah pelajar kita yang banyak yang dah mampu untuk berkereta sendiri, ya. Dan kita juga tidak galakkan mereka membawanya sebab dalam tempoh 3 minggu mereka berada di sini, 3 minggu lebih mereka berada di sini, mereka tidak dibenarkan untuk pergi jenguk kereta mereka, untuk start enjin kereta mereka atas satu faktor keselamatan dan kawalan. Sebab melalui pengalaman kita, tempat-tempat kereta ni, tempat kenderaan inilah tempat mereka menyembunyikan barang-barang terlarang, contohnya rokok dan na'udzubillah lah barang-barang yang lain yang kita takuti, ya. Sebab itu kita buat ketetapan sebegini. Baik, kalau mereka perlu juga nak bawa, so kita benarkan atas tapisan, setelah kita buat tapisan dengan melihat keperluan yang betul-betul pada seseorang pelajar tu. Baik, mereka boleh mengisi borang dan memohon menulis surat dan menuju kepada saya ataupun Tuan Haji Adrin, ya. Bila kita terima surat tu belum boleh bawa lagi, tetapi menunggu keputusan sama ada kita luluskan ataupun tidak, dan kita akan respon balik melalui WhatsApp sebagai media mod perhubungan antara kita dengan pelajar lah, yang utama lah sekarang, ya. So tulis surat, nyatakan rasional kenapa perlu bawa kenderaan sendiri, kemudian tunggu kita punya keputusan sama ada dibenarkan ataupun tidak, barulah boleh bawa. So kita akan buka untuk SBM tidak lah, tapi motosikal SBM nanti pun sama, ya, sama syaratnya sama, ya. Saya kembalikan kepada Melissa untuk Terima kasih Cikgu Benjamin. Soalan seterusnya beralih kepada Tuan Haji Adrin, soalan daripada ibu bapa. Sekiranya anak saya negatif ujian kendiri tetapi menunjukkan gejala, apakah tindakan pihak tuan? Okey. Memang ada kes sebeginilah. Kerana sebenarnya ujian kendiri itu dia lebih kepada saringan. Dia bukanlah orang kata tepat. Yang paling tepat sebenarnya ialah PCR lah. Walaupun demikian, kadang-kadang dia bila kita uji dengan alat ini, bacaan menunjukkan bacaan yang negatif. Tetapi pada masa yang sama, mungkin selepas 1 hari, 2 hari, dia akan timbul gejala. Mungkin dia demam, kombinasi yang saya sebut tadi lah. Demam, pening, batuk, sesema, hilang deria rasa dan ataupun pening. Jadi kombinasi 3 ataupun 4 daripada gejala tersebut. Jadi kita akan rujuk pelajar ini ke kalau di sini kita bawa ke MBKS lah, tempat CSC lah, COVID Assessment Center, untuk dibuat ujian swab. Kerana ujian swab macam contoh yang pelajar saya yang dibawa ke sana sebelum ini, dia dibuat 2 kali tu, RTK dengan PCR. Dan keputusannya mungkin keluar dalam jangka masa 3 hari lah. Tapi sebelum keputusan itu keluar, bermaknanya pelajar itu memang sudah tidak berada di asrama. Mereka sudah bersama ibu bapa. Jadi selepas keputusan keluar, kalau sah positif, jadi dia akan ikut arahan KKM seterusnya lah. Berdasarkan pengalaman kita, ada yang ditempatkan di CSC di Unimas, ada juga yang ditempatkan kuarantin di LHDN. Ada juga yang dibenarkan untuk kuarantin bersama, kuarantin di rumah lah.
Jadi kita handle kes ni berdasarkan situasi lah. Dan tetapi yang saya ingin maklumkan, kalau ujian saringan itu positif, itu sebenarnya sangat membantu untuk pelajar tersebut apabila menjalani ujian swab. Kerana kalau kita saja-saja nak pergi untuk ujian swab, memang tidak akan dilayan oleh pihak klinik ataupun hospital. Kerana kalau kita boleh menunjukkan bukti yang dia sudah menjalani ujian kendiri dan bacaannya adalah positif, maka kita akan ambil gambar dan sekolah akan hantar pengesahan yang mengatakan pelajar ini telah dibuat ujian dan keputusannya adalah positif. Maka dengan itu, dia akan terus dibuat ujian swab. Berbanding kalau kita hantar pelajar yang kata demam, kemungkinan besar selepas sampai di tempat itu, pihak KKM tidak akan membuat ujian swab test kepada mereka kerana mereka berpendapat tidak, simptom tu bukan lagi simptom yang berkaitan dengan COVID. Dia mungkin demam biasa ataupun sebagainya lah. Jadi oleh yang demikian, prosedur kita ialah sekiranya pelajar mendapati ada bergejala, perlu membuat laporan kepada pihak warden kalau di asrama. Kalau di kelas, perlu segera buat laporan kepada guru pembimbing dan tindakan seterusnya akan diambil dengan serta-merta. Okey, sekian saja dulu. Okey, terima kasih Tuan Haji. Soalan yang seterusnya kepada Cikgu Benjamin. Bagaimanakah caranya sekiranya berlaku situasi yang memerlukan pelajar untuk keluar dari kawasan sekolah seperti untuk tujuan vaksinasi dan temu janji klinik? Baik, terima kasih Cik Melissa. Baik, untuk hal sebegini kita telah sediakan borang menggunakan aplikasi Google Form. Jadi pelajar bila diperlukan atas pengesahan daripada pensyarah pembimbing ataupun warden blok masing-masing ataupun ketua warden, barulah pelajar itu mengisi Google Form itu dan saya akan terima dan saya akan tengok dan meluluskan atau tidak meluluskan. Borang ini perlu untuk mereka mendapat pelepasan di gate utama nanti untuk ditunjukkan dan sebagai rekod kami bahawa pelajar ini sudah keluar. Tapi dalam Google Form ni kita cuma bagi dua option saja, dua pilihan saja sebab keluar. Satu ialah untuk mendapatkan COVID testing di luar dan satu lagi ialah untuk temu janji klinik. Dua itu saja, jadi tak ada benda lain. Hanya dua itu saja yang kita berikan kebenaran keluar. Dalam situasi yang telah diterangkan oleh Tuan Haji Adrin tadilah, bila ada kes yang memerlukan dia membuat pengesahan yang lebih jelas dan lebih terjamin, kita arahkan, kita minta bantuan ibu bapa untuk membawa mereka ke pusat-pusat assessment COVID-19 dekat luar. Saya harap itu menjawab soalannya. Okey, terima kasih Cikgu Ben. Soalan yang keempat saya tujukan kepada Tuan Haji Adrin. Ya. Anak saya memaklumkan bahawa mereka telah diminta untuk kuarantin. Ya. Adakah ibu bapa juga akan dimaklumkan? Okey. Yalah, kalau SOP kita memang kita perkara pertama atau tindakan pertama yang kita buat ialah memaklumkan pihak ibu bapa. Tetapi dalam saya dimaklumkanlah dalam minggu ini tadi ada satu kes di mana parents ataupun ibu bapa tu mendakwa mereka tidak dimaklumkan. Jadi apabila saya siasat kes ini, saya dapati parent ini atau ibu bapa ni mendapat makluman daripada anak dia. Kerana untuk pengetahuan semua juga, pelajar memang dibenarkan membawa handphone lah. Jadi mereka mungkin mendapat info ni daripada anak yang mengatakan mereka di kuarantin. Jadi sebenarnya apabila kita siasat kes ini, kita dapati mungkin informasi yang diberikan oleh anak mereka itu tidak tepat. Kerana kami apabila apa-apa isu berlaku, kita akan berbincang di pihak pengurusan asrama lah. Kadang-kadang benda itu masih lagi di peringkat perbincangan tetapi belum lagi diumumkan secara resmi. Jadi kalau ikut SOP-nya, pengumuman resmi itu hanya akan dibuat oleh saya lah. Selepas berbincang dengan pihak pengurusan asrama
pihak pengurusan sekolah. Jadi biasanya TPSA lah saya akan memaklumkan secara resmi keputusan yang telah dibuat. Sebelum saya mengumumkan keputusan tersebut, keadaan sebenarnya status dia masih lagi di peringkat perbincangan. Tetapi mungkin kerana ada salah faham timbul, jadi maklumat yang sampai kepada ibu bapa ialah anak mereka dikuarantin. Padahal sepasal siasat saya dapati kelas tersebut tidaklah terlibat dengan kuarantin. Yang kita kuarantin hanya setelah kita mendapat QO ataupun quarantine order daripada KKM, barulah kita meletakkan pelajar, diasingkan pelajar tersebut daripada kumpulan pelajar lain. Jadi saya mohonlah kerjasama ibu bapa di luar sana, jika anda ingin membuat kepastian lah, mungkin anda dapat sumber daripada anak, tak ada masalah, cuma tolong sahkan dulu maklumat itu betul atau salah melalui kita punya perhubungan antara sama ada guru pembimbing, kalau di sekolah biasa tu guru kelas lah. Di sini kita memanggil dia guru pembimbing. Guru pembimbing dan pihak warden adalah pengantara lah daripada pihak ibu bapa dengan pihak pengurusan kolej. Jadi apa-apa hal yang berlaku, sila rujuklah dengan guru pembimbing, sebab saya faham semua ibu bapa berada dalam satu grup yang dalam grup tersebut memang ada guru pembimbing lah. Jadi apa-apa soalan nak ditanya bolehlah melalui guru pembimbing ataupun pihak warden lah yang jika untuk hal-hal yang melibatkan asrama. Jadi oleh demikian mohon kerjasama semualah ibu bapa di luar sana, kita sama-sama main peranan supaya dapat menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak tuan-puan ni dengan lancar lah dan lebih berkesan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji. Soalan yang seterusnya saya tujukan kepada Cikgu Benjamin. Adakah pelajar dibenarkan untuk membawa peralatan elektronik seperti telefon atau laptop ke sekolah? Ya, terima kasih. Soalan yang baik. Kalau ikutnya tak boleh kan, tetapi memandangkan keadaan pandemik ini yang amat mengambil kira tentang emosi, tentang pengisian masa-masa lapang, ya. Jadi dan keperluan untuk berkomunikasi dengan segera antara pensyarah, antara ibu bapa dan anak-anak. So maka kita benarkan, maka kita benarkan dengan syarat ada borang kebenaran membawa handphone dan laptop yang telah kita sediakan untuk diisi oleh pelajar-pelajar. Kalau mereka tak mengisi, mereka bawa, kita anggap itu sebagai salah laku disiplin, maka mereka akan akan diberi tindakan lah. So syaratnya ialah mereka kena ada telah mendapat pengesahan bahawa mereka bawa dengan dinyatakan model apa, serial number apa, semuanya lengkap di dalam tu, di dalam borang tu, barulah mereka dibenarkan untuk membawa peralatan-peralatan tersebut. Di samping itu juga kita ni nak mendisiplinkan pelajar, bukan nak kata orang nak mengawal saja, tetapi untuk mendidik, mendidik bagaimana mereka boleh menjadi seorang technical user ataupun pengguna-pengguna alat-alat canggih seperti ini yang lebih bertanggungjawab, dan kita lebih menggalakkan mereka menggunanya sebagai untuk tujuan ilmiah, maka kita juga membuat kawalan-kawalan yang berlanjutan daripada keperluan itu, seperti kita boleh semak apa yang mereka tengok, itu kita dapat hak. Itu syarat yang kita minta. Kalau tak nak syarat itu tak payah bawa lah, macam tu saja, So saya harap itu jelas, Okey, terima kasih Cikgu Benjamin. Soalan yang kelima saya tujukan kepada Tuan Haji Adrin. Adakah dibenarkan sekiranya saya ingin membawa anak saya untuk membuat swab test di hospital swasta? Okey, kita ada juga sebenarnya kes sebegini, yang mana mungkin di kalangan parents yang berkemampuan lah, mungkin mereka nakkan keputusan tu lebih cepat. Jika kita bandingkan, kalau kita ke pusat di MBKS tu, dia akan paling kurang pun dia akan mengambil masa 3 hari lah untuk mendapat keputusan PCR yang
yang lebih tepatlah. Jadi memang ada request. Kita ada parents yang memohon untuk apabila dimaklumkan yang anak mereka tu merupakan kontak rapat kepada rakan sekelas. Jadi parent dah mohonlah untuk membawa anaknya ke hospital swasta lah. Kita benarkan cuma bagi yang berkemampuan lah untuk mendapat keputusan yang lebih cepat. Tapi saya juga ingin memaklumkan di asrama kita susun sebenarnya kita punya strategi ialah kita susun pelajar di asrama tu ialah di kalangan pelajar yang daripada satu kelas yang sama. Pada satu kelas yang sama. Jadi sebenarnya pelajar itu di kelas pun kumpulan yang sama. Di asrama, di bilik pun sebenarnya adalah kumpulan yang sama. Sebab itulah apabila berlakunya kes, kita agak mudahlah untuk nak mengesan. Maksudnya jika rakan sekelas tu yang disahkan positif, maksudnya automatik lah. Satu kelas tu ataupun satu kelas lah yang akan kita menjadi kontak rapat kepada pelajar tersebut. Jadi ini sebenarnya kita boleh susun sebab kita mempunyai facilities asrama yang agak yang membolehkan kita menyusun lah sebab kita asrama kita ialah berbentuk blok-blok. Oleh yang demikian maka saya ingin memaklumkanlah keadaan di Kolej Vokasional Matang terutamanya masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Kita berusahalah sedaya upaya untuk ikut segala SOP yang diberikan, sentiasa meminta nasihat daripada pihak KKM. Kita juga berhubung dengan pihak PPD, pihak BPLTB dan semua laporan-laporan tersebut saya hantar terus kepada pegawai-pegawai yang berkenaan. Jadi semoga kita dijauhilah dari penyakit ini. Semoga sentiasa sihat dan kita insya-Allah lah kita akan bagi yang terbaik lah untuk anak-anak tuan-puan. Kita usaha sebaik mungkin lah. Okay, itu saja daripada saya. Kembali kepada pemerintah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Dan yang terakhir mungkin Cikgu Benjamin ada pesanan atau nasihat untuk pelajar-pelajar kita di KV ni. Baik, terima kasih. Saya nak ambil peluang ni untuk memberi beberapa pointer ataupun peringatan. Di sebalik kita berada di dalam ni, kita belum selamat lagi. Especially dari pemahaman pelajar-pelajar kita. Kita datang daripada lokasi yang berbeza-beza, daerah yang berbeza, kampung berbeza. Memang berbeza dan keadaan-keadaan sekarang ni di Kuching ini amat kritikal untuk kita menjaga SOP kita, sentiasa menjaga SOP kita. Dan kita kena jaga, bukan kita seorang, kita sama-sama kena beramal ni. Dan bila kita sampai di satu tempat yang kita boleh panggil rumah di asrama, bukan bermakna kita dah selamat. Kita kena ingat 14 hari pertama itu adalah masa yang kritikal. Yang kita kena awasi SOP kita dengan sepenuh hati. Dan pada masa 24 jam. Masa mandi ke, masa tidur ke, masa bersama 7-8 orang dalam satu bilik itu pun anda kena harus waspada dan sentiasa ingat tentang SOP. Yang asasnya ialah menjaga jarak, pakai pelitup muka dan sentiasa cuci tangan. Jangan ada berlaku antara anda bila warden tak ada, anda buat semacam adik-beradik, boleh berkongsi sudu makan satu mangkuk lah, kongsi tempat minum dengan kena kongsi air. So itu haruslah dielak. So saya harap kita sama-sama sentiasa istiqamah dalam mengamalkan SOP kita. Stay safe, stay vigilant. Itu saja yang saya nak ingatkan. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji Edwin dan Cikgu Benjamin atas penerangan dan perkongsian. Semoga segala persoalan ibu bapa dan pelajar akhirnya terjawablah untuk hari ini. Sekian, terima kasih.